Salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 1 yang mengambil pendidikan moral. Okey, saya Cikgu Nur Fahmida binti Zaman. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita untuk unit 3, hidup bermoral pemangkin kesejahteraan. Okey, untuk standard pembelajaran hari ini kita akan habiskan unit 3 iaitu 1.3.3 menghayati manfaat mempelajari moral dalam kehidupan. Yang kedua, 1.3.4 mempraktikkan perlakuan bermoral dalam kehidupan seharian. Jadi untuk unit 3 ini kita akan habis sampai 1.3.4. Okey, kita imbas semula pembelajaran sebelum ini. Sebelum ini kita dah belajar kepentingan mempelajari moral. Jadi kita ada 5 kepentingan mempelajari moral. Yang pertama, menjadi insan berakhlak mulia. Kedua, mengamalkan integriti. Ketiga, membentuk perpaduan. Keempat, mempunyai nilai sejagat. Dan yang kelima, mengamalkan kesejahteraan sejagat. Dan yang untuk unit standard pembelajaran yang kedua, kita kena tahu membanding bezakan cara hidup bermoral dan tidak bermoral. Kat sini cikgu bagi 2 contoh cara hidup bermoral. Contohnya kita beradab dengan orang lain, suka membantu. Okey, yang kedua adalah cara hidup tidak bermoral seperti perbuatan mencuri, menipu, gangsterisme dan sebagainya. Okey, untuk standard pembelajaran 1.3.3 menghayati manfaat mempelajari moral dalam kehidupan. Kita menghayati tu maksudnya kita tengok satu-satu peraturan macam mana kita nak lakukan dalam kehidupan kita. Okey, sebagai contoh, gambar yang pertama ini iaitu menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Ini perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan seharian. Kerana apa? Kerana memandu sambil menggunakan telefon bimbit akan memberi kesan buruk kepada diri sendiri dan orang lain. Macam kita tengoklah, kita memandu, kita pegang telefon, kita selalu tengok perkara ini berlaku dan kadar kemalangan dan kematian sangat tinggi untuk mereka yang menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Okey, yang kedua. Okey, kamu tengok simbol ni kamu pernah nampak dekat mana? Kamu pernah nampak dekat stesen minyak. Jadi, kita ada peraturan yang di mana dilarang merokok di stesen minyak. Dan dilarang merokok, dilarang menggunakan telefon bimbit. Bagi apa lagi? Dilarang menghidupkan enjin kenderaan semasa mengisi minyak. Jadi, perbuatan yang kamu lakukan itu adalah menunjukkan bahawa kamu menghayati manfaat mempelajari moral dalam kehidupan. Sama ada kamu buat ataupun tidak. Kadang-kadang orang tahu peraturan itu. Contohnya macam dekat kita dekat stesen minyak, kita tahu yang dekat stesen minyak tak boleh guna telefon. Kita tak boleh hidupkan enjin kenderaan semasa mengisi minyak. Tapi ada juga orang yang melakukannya. Kerana apa? Kerana sikap dia yang tidak memanfaatkan moral dalam kehidupan dia. Bila dia tidak memanfaatkan moral dalam kehidupan, ini akan memberi kesan buruk kepada diri dia dan orang lain. Kadang-kadang perbuatan dia tu boleh menyebabkan kematian. Jadi, kamu sebagai pelajar yang mempelajari pendidikan moral dan orang lain juga kena tahu kenapa kita tidak boleh melakukan satu perkara di tempat tertentu. Contohnya macam merokok di stesen minyak. Kenapa tak boleh merokok? Kerana minyak kalau jumpa dengan api, dia akan jadi kebakaran.
Jadi dia sangat berbahaya kepada orang lain. Okey, untuk standard pembelajaran 1.3.4 mempraktikkan perlakuan bermoral dalam kehidupan seharian. Maksudnya, mempraktik ni kamu melakukanlah perbuatan itu dan sesuatu perlakuan dalam kehidupan seharian kamu. Okey, contoh kat sini cikgu bagi cara hidup bermoral dengan cara hidup tidak bermoral. Jadi untuk cara hidup bermoral kat sini kita ada bersangka baik, menjaga kebersihan, mematuhi undang-undang, amanah, bermaaf-maafan. Dan benda ini kita selalu lakukan dalam kehidupan seharian kita. Contohnya menjaga kebersihan. Hari-hari kamu menjaga kebersihan diri. Contohnya kamu bangun pagi, kamu mandi, lepas tu lepas kamu dah mandi, kamu bersihkan rumah. Itu tergolong dalam menjaga kebersihan. Mematuhi undang-undang. Sekarang ni musim PKP. Jadi kamu mematuhi SOP. Contohnya kamu nak keluar ke Tesco ke, kamu nak keluar ke kedai, kamu perlu memakai mask muka. Kalau kamu tak pakai mask muka tu, kamu akan didenda RM1,000. Jadi kamu ni mempraktikkanlah. Maksudnya kamu mematuhi undang-undang. Okey, cara hidup tidak bermoral. Cara hidup tidak bermoral ni lebih menjerumus kepada sesuatu perkara yang tidak baik. Contohnya boros, berbalah. Berbalah ni bergaduh lah, berbohong, pemalas, mencemari alam. Contoh, mencemari alam ni. Kamu pakai mask, kan musim PKP kan, kamu pakai mask. Lepas tu mask tu kamu buang di merata-rata tempat. Dan benda itu dibuat daripada plastik. Ambil masa yang lama untuk nak hapuskan plastik ni. Jadi bila kamu buang merata-rata, dia akan mencemari alam sekitar. Maksudnya kalau kamu buang dekat sungai ke, dia akan memberi kesan yang buruk lah. Okey, macam boros. Okey, boros. Okey, sekarang ni macam kita belajar menggunakan semua online. Jadi kamu kena berjimat lah. Contohnya macam internet kamu. Kamu kena simpan internet kamu untuk pembelajaran kamu. Bila kamu banyak guna internet untuk perkara yang tidak baik, contohnya kamu main game ke, kamu tengok video ke, jadi benda itu dia salah satu perkara yang tidak baik lah. Dia jadi boros. Bila kamu nak guna internet untuk pembelajaran, tak cukup. Jadi kamu tak boleh nak tengok video, kamu tak boleh nak download kerja kamu. Jadi cara hidup tidak bermoral ni, dia untuk perkara yang memberi kesan tidak baik pada diri kamu. Okay, untuk latihan pengukuhan ni pula, okey, cikgu dah bagi kerja latihan dalam bentuk PDF. Jadi saya nak kamu buatlah latihan tu. Lepas tu macam biasa, kamu snap latihan tu dan kamu WhatsAppkan dalam grup. Jadi cikgu boleh tengok kerja yang kamu buat tu. Dia sangat mudah je. Kamu boleh tengok balik video ni. Lepas tu kamu boleh buat kerja latihan tu. Jadi kalau ada siapa yang tak faham ke macam mana, kamu boleh WhatsApp pada cikgu dan cikgu akan balas soalan kamu tu secara dalam grup ataupun saya akan mesej kamu secara personal lah. Okey, untuk setakat itu saja pembelajaran pada hari ini. Jadi kita dah habis unit 3 hidup bermoral pemangkin kesejahteraan. Maknanya kita ada 4 standard pembelajaran. Yang pertama, kita mestilah tahu kepentingan mempelajari moral. Yang kedua, kita tahu untuk membanding bezakan cara hidup bermoral dan tidak bermoral. Dan yang ketiga, menghayati manfaat mempelajari moral dalam kehidupan. Dan yang terakhir, mempraktikkan perlakuan bermoral dalam kehidupan seharian. Jadi kita dah habis dah untuk unit hidup bermoral pemangkin kesejahteraan. Jadi cikgu harap
video ini dapat membantu kamu untuk faham unit 3 ini. Dan macam biasa, kalau kamu keliru ataupun ada soalan untuk tanya, kamu boleh WhatsApp dalam grup dan cikgu akan balas persoalan kamu itu. Okey, setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar dan jangan lupa buat latihan. Okey, setakat itu saja. Terima kasih. Salam sejahtera. Bye.